Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Di dataran kemerdekaan salam. Rakan-rakan media sosial, saudara mara, sahabat andai, dekat dan jauh, yang di Kedah ke, Baling ke. Pagi ini kami nak berkongsi satu lagi peribahasa berbunyi memarahkan nyamuk, kelambu yang kita bakar. Maknanya apa? Maknanya bagaimana seseorang sering bertindak sesuatu yang besar hanya kerana perkara kecil, hanya sebab marah, bersifat pribadi yang tidak ada kena-mengena dengan orang lain, tapi tindakannya memberi kesan kepada orang lain, impaknya kepada orang lain. Dia seperti bagaimana kita mencari punca dan kesan yang salah. Kita hanya memikirkan kesannya, lupa mencari puncanya. Akibatnya kita membuat keputusan salah. Kita menyalahkan kelambu, sedangkan kelambu tidak pernah menyebabkan nyamuk itu banyak. Walaupun kelambu yang bocor, nyamuk pandai masuk, tapi bukan salah kelambu, salah kita. Itu maksudnya. Jadi walau bagaimanapun kami tak faham pasal kelambu ni, tak tengok pun. Saya nak ceritalah bagaimana peribahasa ini senang nak dipahamkan. Apabila PIM kita marah dengan pembangkang, dia batalkan atau berhentikan peruntukan kepada wakil parlimen yang pernah dan sering dijanjikannya. Sebab apa? Sebab dia marah. Sebab apa? Sebab pembangkang asyik tere dia je. Tere. Sampai dia cakap biadab wakil pembangkang ni, asyik menghina dia, tidak meletakkan kepimpinan negara itu pada tempatnya. Saudara-saudari yang kami raikan, peribahasa ni adalah pasal defisit kepercayaan. Orang bila tak percaya, buat apa pun lah, susah sikit. Kalau isteri tak percaya, lagi susah. Lagi susah. Jadi kalau tak percaya kelambu, memanglah kena bakarlah kelambu tu, walaupun pasal lain. Jadi bagaimana saya nak contohlah, rakyat tak percaya dengan wakil rakyatnya. Bila rakyat tak percaya wakil rakyat, tunggulah wakil rakyat itu akan ditelanjangkan, dimandikan dalam pilihan rakyat akan datang. Tapi wakil rakyat pandai lari tempat lain, kan? Siap berjanji, tak tunaikan, lari tempat lain dengan mencipta alasan dan motif yang lain pula. Tapi yang paling kita takut, apabila rakyat tak peduli pun ke rakyat ni, ada pun tak ada, tak ada pun tak apa. Jadi lebih susah kalau dah orang tak percaya institusi wakil rakyat ni. Tidak ada gunanya dalam sistem pemerintahan apabila satu institusi yang ditubuhkan secara sah itu tidak mendapat tempat di hati rakyat. Bagaimana pula bila kerajaan? Kerajaan bila tak dipercayai rakyat, tunggulah kejatuhannya. Apabila kita melihat tumbangnya kerajaan sebelum ini, sebab persepsi yang telah didoktrin oleh pembangkang sebelum itu, bahawa kerajaan ini adalah kerajaan kleptokrat, kerajaan yang berrasuah, kerajaan mengamalkan nepotisme yang tidak adil. Akhirnya kerajaan ditumbangkan sebab berjaya mencipta ketidakpercayaan di kalangan rakyat oleh pembangkang ketika itu. Sekarang rasakanlah, bila kerajaan sekarang mula tidak dipercayai sebab tidak menunaikan janji-janji melakukan reformasi yang telah diperjuangkan puluh tahun lamanya. Cakap je nak reform, tak reform pun, malah lebih teruk lagi dari kerajaan sebelumnya. Sekarang pembangkang mulalah giat, aktif mendoktrinkan kerajaan tidak adil. Saudara-saudari yang kami raikan, dia juga pasal diri lah. Kita ni kena bertanggungjawab apa yang berlaku atas kita. Kita jangan sekali-kali menyalahkan orang lain, menyalahkan kelambu pula sebab nyamuk. Padahal kelambu tu menolong kita, menghalang nyamuk, tapi kita salahkan kelambu sebab nyamuk banyak. Jadi pilihan dan keputusan yang kita buatkan, kita lakukan, kita tak pernah bertanggungjawab. Kita menyalahkan orang lain je. Carilah orang macam ni ramai, tak pernah mengaku salah pun, tak pernah mengaku kelemahan diri pun, asyik kelemahan orang je. Tapi kalau kejayaan dia punya, kalau kejayaan, success story dia punya. Jadi ini pasal diri lah. Saya percaya kita adalah apa yang kita fikir dan kita kena bertanggungjawab apa yang kita lakukan.
Ketiga, pasal wisdom. Wisdom, bagaimana kita bertindak mengenai ilmu dan pengetahuan dan kebijaksanaan. Ada penonton lalu, tak pandang pun kita orang. Saudara-saudara yang kami raihkan, ia adalah pasal kebijaksanaan. Jangan kita buat putusan, dia adalah pasal impaknya apa yang kita lakukan. Ia sesuatu yang lestari, bukan bersifat sementara. Jadi setiap apa yang kita lakukan, fikirkanlah kelestariannya, bukan hanya nak memenuhkan perasaan dan marah kita. Kita kena selalu bijaksana. Serunya pasal keputusan yang tidak rasional. Membakar kelambu ni umpama tidak rasional, marah, emosi, janganlah amalkan. Kalau marah, lebih diam je dulu. Sebab marah ni adalah keadaan di mana otak tak cukup oksigen. Bila otak tak cukup oksigen ni, mula merapu, berfikir tak sempurna. Kadang-kadang macam budak-budak, kadang macam orang tua-tua, walaupun dah jadi orang tua, tapi masih bertindak macam budak-budak, membentak-bentak apa yang kita nak. Jadi kalau kita bersabar sekejap, bertenang, kita diagnose betul-betul masalahnya, puncanya, insyaAllah kita berjaya mencari bagaimana harus bertindak dan penuh kebijaksanaan. Serunya, peribahasa ini adalah pasal bagaimana kita mengawal dan mengurus diri. Hidup ni adalah pasal mengawal diri. Dia ada ciri-ciri penting dalam kecerdasan emosi. Kita harus berjaya menguruskan diri kita dengan penuh disiplin dan bertanggungjawab. Kita harus mengurus diri kita, mengawal diri dengan penuh berintegrasi dan sentiasa menjaga rasuah misalnya, dan menjaga harga diri. Kita ada harga kita tidak ada nilai pun, tidak boleh dibeli-beli. Kita ada pandangan kita sendiri. Jadi mengurus diri, berfikir dengan tenang, berfikir sebelum bertindak, itulah kuncinya. Jangan bertindak dulu baru berfikir. Kalau bertindak dulu, jadilah macam tu. Kelambu kita bakar. Sampai tak kita bakar orang sekali. Saudara-saudari yang kami raihkan, saya nak share satu cerita lah. Ini pasal diri saya dan juga semua orang lah. Kenapa kita tidak berjaya masa sekolah dulu? Bila tanya cikgu bercakap lah, bodoh, degil, tak dengar cakap. Cikgu tak pernah cakap pun. Dia gagal menyampaikan, membina kekuatan diri muridnya. Dia gagal mengubah paradigm muridnya. Sebenarnya yang gagal cikgu lah yang, bukanlah menyalahkan. Kalau berjaya pun cikgu lah. Bagaimana kita dulu, saya pernah terlibat satu perbincangan, menyalahkan orang miskin. Orang miskin tidak pernah bertindak, tidak pernah bijak. Kalau dia bijak takkan miskin je. Orang miskin ni penuh dengan malas, sifat malas, dan tidak pernah mau berubah. Akhir sekali lah anak-anak kita lah, kita sering menyalahkan anak-anak. Anak-anak tidak berjaya sebab degil. Bukan. Anak-anak tidak berjaya sebab salah kita lah. Kita gagal menyampaikan, mempengaruhi, mengubah cara berfikir dan wayang mindanya. Walaupun kita tahu dia berhak menentukan apa yang dia mahu. Jadi sekarang ni apa kita buat? Berdoa je dengan Tuhan. Semoga dia sentiasa diberi petunjuk dan hidayah lah. Dan kebijaksanaan. Sebab kita fikir pun belum tentu betul lagi. Walaupun dia berfikir pun kita rasa tak betul. Kita pun begitu. Darling. Apa nak share? Dulu-dulu masa kecil saya pernah tidur dalam kelambu. Tapi sekarang rasanya orang kampung pun dah tak pakai kelambu lagi dah. Kamu pakai aircon ya? Semua dah ada aircon. Mudah-mudahan begitulah. Elak nyamuk. Yang penting semangatnya, jangan bakar kelambu lah. Kalau marah nyamuk, salahkan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.